برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya, apa khabar semua, sihatnya? Kita sambung kitab Pelita Penuntut. Kalau Jawi muka surat 22 ya. Jawi 22 ya. Betul eh? Betul eh? Baik, kalau Rumi tak jumpa. Rumi juru kamera catat 57. Betul? Dekat-dekat situ lah. Tak 57, 58 ke? Baik, boleh ya. Betul situ ya, 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan sayugia bagi penuntut ilmu itu pula. Jumpa. Dan sayugia bagi penuntut ilmu itu pula bahawa, jumpa dah bawah tu, jumpa ya. Dan sayugia bagi penuntut ilmu pula bahawa tiada memilih ia akan bagi ilmu yang dipelajarinya dengan sendirinya. Ya, tiada pilih cara. Maksud tiada pilih tu tiada pilih cara. Akan bagi ilmu yang dipelajarinya dengan sendirinya dengan ketiadaan berjumu' kira dan musyawarah akan gurunya. Berjumu' tu berhimpun, berjumpa ya. Dan musyawarah akan gurunya. Dan musyawarah tu berjumpalah, mesyuarat, berbincang. Dan musyawarah tu berbincang dengan gurunya. Bahkan hendaklah menyerah ia akan pekerjaannya kepada gurunya, kerana bahawasanya gurunya itu telah hasil itu telah mendapat baginya beberapa percubaan dan kesudian ya. Ya ke ya itu ya. Dan kesudian pada demikiannya itu. Baik, jadi itu anak murid ni ya, jangan pilih cara belajar sendiri. Belajar sendiri itu baca sendiri, faham sendiri, buat keputusan sendiri. Tak boleh. Kerana itu bukan cara orang kata apa, cara warisan ya. Cara warisan pengajian ilmu bukan begitu ya. Warisan pengajian ilmu yang diterima ialah melalui bertalaqi, iaitu mendengar
di hadapan guru, ya, dan juga membaca di hadapan guru. Itu caranya, cara menuntut ilmu begitu, ya, bukannya baca sendiri. Baca sendiri itu tambah maklumat, bukan menuntut ilmu. Menuntut ilmu mesti bertalaqi dengan guru, ya. Jadi guru dekat depan, sama ada guru tu ada kitab tak ada kitab, yang penting murid dia kena ada kitab. Itu adab, ya. Anak murid dia kena ada kitab. Dan sebahagian tok guru tu dia cukup pantang kalau anak murid tak ada kitab. Terus sebahagian guru tu memang dia pantang. Macam cerita-cerita yang kita dengar lah, sebab guru kita tu dia tak adalah sampai ke tahap itu, cumanya dia pesan je lah, kan? Tapi kalau ada sebahagian guru yang saya dengar cerita, kalau dia tengok anak murid dia tak ada kitab, baiklah, kita tunggu isyak je lah. Kalau waktu maghrib ke isyak, ya, tak pun saya balik dululah. Nak mengaji ke, nak buat apa sini, contoh dia kata gitu. Nak mengaji mana kitabnya? Pasal dia terlalu memandang kepada adab menuntut ilmu itu, ya. Itu kalau dapat guru macam tu, jenuh lah kita. Ya. Jadi kata kita tak daya lah nak duduk dalam majlis dia. Tapi baguslah begitu, menunjukkan bahawa mementingkan adab di dalam menuntut ilmu. Kemudian tak boleh baca sendiri. Lepas tu buat keputusan sendiri, faham sendiri, tanpa merujuk ataupun berjumpa ataupun berbincang dengan guru. Kerana guru tu, Tok Syekh ni kata, guru ni sudah pun melalui perjalanan itu, telah mendapat baginya beberapa percubaan, ya. Dia jadi guru ni, dia dah lalu dulu perjalanan itu, ya. Dan kesudian pada demikian itu, sambung, dan telah mengetahui ia akan barang yang sayogia bagi tiap-tiap seorang, dan barang yang patut dengan tabiatnya. Guru ni dia dah lalu, dah orang kata apa, kalau macam orang tua ni makan garam dulu. Itu tok guru, dia dah makan garam dulu, ya. Tok guru ni dia dah mula-mula sebelum dia jadi tok guru, dia pun anak murid juga, ya. Jadi dia dah lalu perjalanan itu. Jadi dia dah tahu selok beloknya bagaimana. Mudahnya bila kita berguru, kita nak dapatkan jawapan, ya, nak dapatkan orang kata kefahaman daripada kitab, mestilah dengan guru. Kadang-kadang ibarat kitab, ibarat tu maksud dia faham, ataupun gambaran-gambaran kefahaman yang dapat daripada pengarang kitab. Ayat dia sama, tapi fahamnya itu mungkin tak sama. Macam mana faham sebenarnya? Ayat je nampak begini. Kita baca sekali awam. Kalau dalam fiqh contohnya, contohnya hukum apa kita katakan? Hukum duduk sekian waktu khutbah. Contoh, kan ada duduk yang tak boleh. Jadi hadis demikian sekian. Duduk, contoh apa, duduk lutut angkatnya masa waktu khutbah, lutut angkat, tangan dia dakap lutut. Jadi hadis tu biasa je. Tapi kalau dalam fiqh, ya, sebahagian kalau yang tak ada berguru ni terus dia kata haram, ya, terus dia kata haram, sedangkan ulama kata makruh je. Contoh macam Imam Nawawi, ya, kata makruh je, ya. Jadi duduk macam tu makruh ketika berkhutbah. Tetapi ada juga dalam kitab fiqh sebut kalau duduk itu boleh mendatangkan khusyuk dia ketika mendengar khutbah, maka jadi harus. Jadi hukum itu dia ikut illah, bersebab, ada sebab. Ya.
Jadi tidaklah haram kalau duduk macam tu sekian-sekian, tapi kena tengoklah. Duduk tu dia banyaklah, ada yang sebut duduk ihtiba, ada yang sebut duduk kurfusha, duduk sunnah Nabi SAW. Jadi begitu, kalau baca sendiri pakat habis lah, tak ada guru. Yang kerana setiap hadis itu walaupun dia berkenaan dengan hadis hukum, tetapi kita kena tahu hukum yang diambil daripada hadis tersebut oleh fuqaha, orang yang faqih, yang faham, ahli fiqh. Jadi hadis ni memang hadis hukum, tetapi di sisi ahlul fiqh bagaimana pula dia istimbatkan, dia keluarkan hukum melalui hadis sekian. Jadi kita kena tahu, bukannya boleh terus baca, tak boleh, begitu begini. Contohnya macam pakai isbal. Isbal tu apa? Melebihi kain daripada buku lali. Hadis isbal. Ada saya jumpa orang tu, dia memang asal sanalah, negeri di hujung. Memang dia faham gitulah. Ada duduk semeja pun semua masa tu dekat Kuantan, dia ceritalah, hadis ni tak boleh ni. Dia kata ustaz kain seluar labuh, dia tegur kita. Ni hadis ni, hadis isbal ni tak boleh, Nabi tegur. Kan? Oh ya ke? Tak apalah, nanti saya pendekkanlah. Kita malaslah nak berbicara lebih kan. Dia kata gitu begini. Oh ini dia buka dia punya handset dia, tengok ni ustaz hadis ni. Dia buka pula Sahih Bukhari, dia buka semua handset dah. Kan? Sedangkan hadis tersebut makruh. Kerana apa? Kerana waktu itu orang-orang yang kaya, yang sombong, yang bongkak, suka melabuhkan pakaiannya di zaman Nabi SAW. Tanda orang kaya yang bongkak ialah meleretkan kainnya. Jubah dia pakai jubah, tapi jubah dia labuh sampai seret ke tanah. Sebab tu Nabi larang. Larang kerana bongkak, sifat bongkak sombong. Kalau tidak ada sifat bongkak sombong itu, pakailah, cuma jangan terlalu lebih. Jangan lebih sangat sampai ke tanah. Untuk lelaki, hadis tu untuk lelaki. Untuk perempuan tak ada kena-mengena. Perempuan memang kena lagi labuh, kena tutup. Itu perempuan. Kalau lelaki kan, contoh, tak boleh tu. Saya tak boleh lah pakai seluar sampai buku lali semua. Tak ada, hadis tu kata jangan ada sifat sombong bongkak kerana waktu itu. Lalu makruh disebabkan illah, disebabkan sebab. Itu pun susah nak kena faham. Ini tak ada sebahagian tu dia pandang selek je. Ustaz apa ni pakai jubah sampai buku lali? Apa masalahnya? Kan? Dia pandang selek kan. Kita kena pakai atas buku lali. Kalau boleh bawah pada lutut. Pula tengah-tengah betis tu pakai kain. Teruk dengan rupanya. Nak pakailah. Kita tak salahkan pun. Tapi janganlah sampai orang kata apa, pandang jelek, pandang tak kena dengan orang yang pakai jubah sampai buku lali. Bukannya sampai ke bawah pun, kat buku lali je. Yang paling cantik buku lali tu dia tutup. Bukan tutup buku lali, atas sikit je pada buku lali. Itu ngam-ngam lah tu. Tapi kalau seluar tu lebih sikit, tak kena tanah, tak apalah. Bukan salah pun. Ada jenis pandangan begitu. Kita doakanlah, semoga dia tambahkan ilmu. Kita pun dapat ilmu, dia pun dapat ilmu. Jadi kekurangannya di situ kita tampunglah sedikit sebanyak. Baik. Jadi sambung situ, dan perangainya kerana bahawasanya tabiat orang itu berbeza. Tabiat perangai orang ni dia tak sama. Jadi guru ni, dia dah guru dan dia ada madrasah, dia ada pondok, dia mengajar sana, dia mengajar sini, anak murid dia bermacam-macam perangai, macam-macam tabiat yang ada. Semua bukannya sama. Jadi guru ni dia dah berpengalaman, dia tahu macam mana. Kadang-kadang ada anak murid ni dia semangat terlebih. Jadi dia nak, orang kata apa, berdebat sana berdebat sini. Dengan adanya guru boleh nasihat.
Ya, tak payah berdebat lah, kita nak kena begitu begini contoh. Ya, jadi perangai macam-macam lah. Perangai macam-macam. Guru tu dia boleh menjadi penasihat kita, pembimbing kita. Ya, dialah pentarbiah kita, dialah mursyid kita, dialah murabbi kita. Baik. Maka setengah daripada tabiat. Sebelum tu kalau baca kitab, kadang-kadang faham kita tu tak kesampaian. Jadi dengan guru tu dia akan membuka faham kita. Kitab yang susah-susah, yang faham yang pelik-pelik ataupun faham yang orang kata apa, yang tak boleh nak dirungkai, guru dia ada kunci dia, dia boleh rungkaikan, dia boleh fahamkan, insya-Allah. Ya, barakat itu. Yang bagi kefahaman sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Guru cuma berusaha sahaja, ikhtiar nak bagi faham. Anak murid ni dia dengar, yang bagi faham, yang masukkan faham itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, kok mana pun. Kemudian adab kena jaga. Ya, jangan derhaka dengan guru. Ya, jangan buruk adab dengan guru. Ya, selagi tak minta maaf, selagi tak minta redha guru, bahaya. Ya, kesan dia jangka masa yang panjang. Ya, bukannya kadang-kadang ada juga jangka masa yang singkat. Ya, kesan dia tu daripada elok-elok mengaji pondok, keluar-keluar kadang-kadang boleh jadi W. Elok-elok mengaji pondok, keluar-keluar boleh jadi Syiah. Ya, bila kita tanya, bila diselidik, bila dikaji, rupanya adab dengan guru tak jaga. Jadi fahaman dia itu dah berubah. Dia rasa dia dah betul, tapi berubah. Ya, itu nak kena jaga. Baik. Maka setengah daripada tabiat barang yang patut dengan dia. Fiqh. Dan setengah daripada tabiat barang yang patut dengan dia ilmu Arab. Hingga demikianlah dikatakan. Jadi barang yang patut tu apa maksud dia? Barang yang patut semestinya sama ada masalah fiqh ataupun ilmu Arab, bahasa Arab, nahunya, sarafnya dan sebagainya. Baik. Maka tak dapat tiada daripada guru yang mengetahui ia akan tabiat muridnya dan mengetahui ia akan bagi ilmu, akan bagai-bagai ilmu yang patut ia dengan tabiat muridnya. Jadi seorang guru tu dia kena tahu pelbagai ilmu yang patut, yang sesuai dengan tabiat murid dia. Baik. Dan adalah Syekh Al-Imam Al-Ajal ada soalan nak tanya buat masa ni. Ada macam ada je. Ada. Kan ada tadi. Baik. Antara faktor macam bekerja, tak ada masa, jadi belajar. Soalan dia belajar melalui rakaman, contohnya YouTube ke apa sajalah kan. Jadi melalui rakaman. Jadi melalui rakaman ni kita tak boleh nak dikatakan dia menuntut ilmu. Ya, melalui rakaman ni hanyalah menambah maklumat sahaja. Nak tak nak dia kena cari masa, kod mana sekalipun. Ataupun dia usahakan mencari guru ke rumah guru ataupun guru ke rumah dia. Zaman sekarang ni begitulah. Tapi macam tak berapa sangat lah kan. Kalau setakat guru Quran, ya, Jawi ke bahasa Arab ke sikit-sikit, bolehlah kita katakan nak jemput, ya, guru datang ke rumah mengajar. Ya, tapi kalau ilmu-ilmu fardu ain ni, ya, sebaik-baiknya carilah guru yang mengajar di tempat dia, di madrasah dia ke ataupun di rumah dia. Kalau dia selesa mengaji di rumah dia, kalau dia okey, boleh.
Pergilah mengaji. Ya, masa yang sesuai dengan dia, yang kita pun sesuai, kita boleh mengaji. Kena cari juga. Macam mana pun mesti kena cari seminggu sekali. Paling-paling teruk lah tu. Paling-paling teruk seminggu sekali. Ya, seminggu sekali tu kalau boleh dapat ketiga-tiga jenis ilmu ataupun ketiga-tiga rukun itu, fiqh, tauhid, tasawuf, itu lagi cantik lah. Ya, lagi cantik. Mengaji kitab, memang kitab berdasarkan kitab turas, ataupun ilmu di dalam buku itu berdasarkan ilmu turas. Kitab turas. Jadi itu yang paling terbaik lah. Cuba carilah. Cuba cari. Tak boleh. Tak boleh bagi sebarang alasan. Kerja shift malam, siang apa kerja? Rehat. Kerja shift siang, malam apa kerja? Jadi kena tengoklah. Tak tahulah kot kalau dia memang kerja itu 24 jam. Kalau kerja malam, carilah kelas-kelas yang ada waktu siang, ataupun cubalah ikhtiarkan. Dalam seminggu tu takkan tak ada langsung cuti. Dalam seminggu tu takkan tak ada langsung 1 jam ke ataupun 2 jam yang boleh selit untuk pengajian fardu ain. Sehari 24 jam. 24 jam dah tolak tidur begitu begini, tak tahulah tinggal berapa jam. Tapi bila darab 24 jam, darab 7, dah berapa situ? 168 jam. Lebih kurang, ya ke? Betul, 168 jam. Lebih kurang lah kan? 168 jam, 7 hari. Jadi dalam 168 jam itu takkan tak ada 1 jam boleh kita selit untuk pengajian ilmu. Jadi macam pelik lah bunyinya. Ya, 168 jam. Cuit 1 jam untuk pengajian ilmu. Cukup lah kalau teruk sangat lah sampai daya tu gayanya. Kan? Kenapa? Kerana menuntut ilmu fardu ain ni wajib. Wajib. Bukan harus, bukan sunat. Ya, ianya wajib. Jadi bila wajib mesti kena penuhi tuntutan wajib itu. Cuma wajib itu dia tak kait dengan masa. Wajib dia adalah kait dengan perbuatan, menuntut ilmu. Bila-bila pun boleh. Jangan tinggal langsung. Bila tinggal langsung yang wajib, maka berdosa. Menyebabkan diri itu dalam keadaan jahil, dia jadi zalim pula. Zalim pada diri sendiri. Dalam zalim, berdosa pula kerana meninggalkan tuntutan wajib. Banyak tu. Bukan sikit. Ya. Boleh, insya-Allah. Ada soalan lain? Dalam pada masa yang sama, makmum tak tidak berapa suka dengan imam tu dan ditegur oleh gurunya. Tapi disebabkan teguran tu, dia punya anak murid dia tak naik kata guru dia lah. Sebabkan teguran tu makmum dia kurang daripada dan guru katakan setengah surau tu. Sekarang ni tinggal beberapa orang. Sebab makmum tak berapa suka dengan imam tu. Guru ditegur pun masih lagi berpakat macam tu. Jadi macam mana hubungan ilmu antara murid dan guru? Kalau ditegur pun masih lagi guru dah tegur anak murid dia, tapi masih lagi membuat satu yang tak bagus lah. Maknanya tegur Dia bukan tegur direct lah, macam face to face lah. Yang saya tanya kawan saya, kenapa makmum mesti buang? ya. Sebab apa? Makmum tak suka pada Imam. Bahkan ada tak tahu lah daripada bacaan ke dia punya apa macam tak tahu lah. Ya. Sebab saya pun keluar dari ada lah. Jadi yang pernah ditegur oleh guru dia face to face itu masih lagi berpawatakan macam tu, menyebabkan jemaah tak berminat. Ya. Jadi itu kita nak hukum secara umum tu, saya tak pasti masalah apa sebenarnya yang timbul. Jadi bolehlah kita katakan jangan buat begitulah. Jangan buat begitu. Kalau guru tu dah tegur dengan ada alasan-alasan yang kukuh,
pada anak murid itu supaya jangan buat perangai dan sekian dan sebagainya, maka anak murid wajiblah ikut. Jadi kalau tak ikut tu maksud dia anak murid tu derhaka lah. Tak ikut cakap guru lah tu. Ya. Biasa begitulah. Jadi tak boleh nak salahkan guru dia. Jadi salahkan pilihan anak murid itu yang tak nak ikut nasihat guru. Pilihan dia lah. Jadi hubungan dia itu boleh jadi rosak sikit lah sebab tak dengar cakap guru. Ya. Jadi kadang-kadang betul. Kerana anak murid ni dia punya nafsu, ya, belum lagi orang kata apa, kemas elok, masih lagi bercampur bau. Jadi walaupun guru nasihat, kadang-kadang anak murid ni nafsu dia pun ya tak habis lagi. Ya, dia punya sikap degilnya itu, nakalnya itu masih ada dalam diri walaupun umur dia 50-60 tahun sekalipun. Ya, selagi tak ditarbiah, selagi tak dimujahadahkan nafsu itu, maka akan tetaplah ada sifat-sifat itu dalam diri. Jadi kalau sudut begitu, dia kena rujuk baliklah, betul ke tidak betul perbuatan dia itu dan sebagainya. Kalau dia tak nak dengar juga, jadi itu masalah dia. Ya, dan apa perbuatan dia itu boleh menyebabkan jemaah jadi berpecah, maka itu dah satu kesalahan yang lain. Ya, sepatutnya kita kena menyatu padukan jemaah, melainkan memang sebab alasan yang kukuh. Contohnya imam. Kalau tengok ya, imam, kalau dalam kitab fiqh lah, kalau majoriti jemaah tak suka pada imam, maka imam itu makruh dia menjadi imam. Ya, itu dalam fiqh kita lah. Kalau majoriti jemaah tidak suka pada imam itu, maka imam itu dia makruh menjadi imam. Maka dia kena cari imam yang lain. Kalau majoriti dah tak suka, begitu. Tapi sebab alasan yang kukuh lah. Ya. Jadi kalaulah sebahagian sahaja bukan majoriti, maka tidak makruh. Tidak makruh dia jadi imam. Kalau segelintir je pun tidak makruh. Syarat imam itu makruh dia jadi imam jika majoriti jemaah tidak suka kepada imam. Ya. Ya. Tadi kalau majoriti lah, saya tadi itu kita tidak memutuskan makruh kan. Makruh ni macam mana? Dia bukan seorang. Imam ni contohnya macam saya imam. Ya, contoh dalamnya ada 30 orang. 20 orang tak suka saya jadi imam. Maka kalau dapat tahu itu, ya, masing-masing dapat tahu kabarnya, ya, 20 itu pasti siap ada list nama lagi. Yang suka, yang tak suka. Yang tak suka 20 orang daripada 30 orang. Ya, contoh. Makanya saya makruh jadi imam. Kalau saya dapat tahu majoriti dalam ini tak suka saya jadi imam, saya tak boleh jadi imam. Kalau tak macam saya tak bagi tahu lah. Tak bagi tahu, tak apa. Walaupun tak tahu dulu. Kalau makruh, tak ada makruh itu bangga. Makruh. Makruh tak masalah. Ini atas imam. Makmum dia tidak menanggung apa-apa. Ya, makmum dia tidak tanggung apa-apa. Makmum dia tanggung dia punya perasaan. Itu je dia tanggung. Boleh. Ya, boleh insya-Allah ya. Ada soalan lain? Kita sambung sikit lagi. Baik. Kalau soalan boleh tanya. Dan adalah Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Allah Al-Ustaz Syekh Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala berkata, bermula penuntut ilmu pada zaman dahulu menyerah mereka itu akan pekerjaan mereka itu pada pelajarannya kepada guru mereka itu. Jadi orang dulu ya, bila menuntut ilmu, dia serahkan semuanya kepada gurunya. Lebih-lebih lagi pada ilmu yang dia tuntut, pelajaran yang dia tuntut itu dia serah kepada guru. Maksud serah kepada guru ini, apa sahaja faham-faham yang terlintas pada fikiran dia itu, dia akan bertanya dan dia serahkan kepada gurunya.
Takut-takut apa yang terlintas pada fikiran dia itu menyalahi apa yang disukai oleh gurunya. Itu kata dia serah tu. Ya, itu adab, nama dia adab. Kalau kita tak setuju sekali pun, bukan semasa menuntut ilmu. Kalau tak setuju, selepas. Kita dah lama tersimpan yang tak setuju ni, simpan dulu. Kita tuntut, kita nak dapatkan dulu ilmu ni. Ya, simpan. Simpan apa yang tak setuju ni, simpan dulu. Contoh. Ya, lepas tu barulah bertanya pada waktu yang lapang dan sebagainya, bukan waktu yang masa kita tengah dalam kelas dan sebagainya. Melainkan memang kelas itu diajar supaya berdebat. Contohnya macam madrasah di Aceh. Sebahagian madrasah di Aceh memang dia latih anak murid dia suruh berdebat dengan guru. Kalau tak puas hati ataupun tak setuju, time tu juga. Sebahagiannya lah. Saya pun nak cakap semua kan takut ada tersalah cakap, tapi yang saya tahu sebahagiannya ada. Ya. Memang dia suruh begitu, dia suruh ajar begitu. Dia nak latih anak murid dia tu supaya berani dan sebagainya. Itu dalam kelas je lah. Ya, itu kalau kita tak biasa tengok, macam kau ajar je anak murid tak? Memang dia suruh begitu. Itu pun ada juga jenis begitu. Tapi tak ramai, tak banyak lah. Ada. Baik. Dan adalah mereka itu, sampai mereka itu kepada maksud-maksud mereka itu, dan kehendak-kehendak mereka itu, dan kehendak-kehendak mereka itu. Ya. Jadi supaya dapat maksud yang sebenar. Begitulah juga, ya, kaedah ini bukan hanya ketika menuntut ilmu. Begitulah kaedah ini, ya, ketika kita ada murabbi ataupun mursyid, mana kita serahkan, taslim, serahkan diri kita kepada mursyid dan guru itu tadi. Apa sahaja keputusan dibuat oleh guru, kita kena ikut, kena akur. Tapi ini guru yang mursyid lah, guru yang mursyid. Ya, bukan sebarangan guru biasa, tidak. Guru yang mursyid ni guru yang dah usul, yang dah sampai. Yang dah sampai ni kebiasaannya guru-guru ni dia ada jemaah dia yang besar-besar dan diakui pula oleh ulama-ulama yang dikenali dan sebagainya. Maka guru seperti itu kita boleh ambilnya sebagai mursyid ataupun murabbi. Kalau ada ulama-ulama besar yang mengakui bahawa guru ini boleh membimbing manusia, boleh bawa manusia, ya, kepada mengenal Allah Ta'ala, membimbing, mentarbiyah, ya, maka bolehlah kita ambilnya sebagai guru mursyid dan sebagainya. Habis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Kalau ada soalan boleh bertanya lagi. Ada soalan nak tanya? Ya, insyaAllah. Solat-solat yang tertinggal wajib qada kan? Solat yang tinggal wajib qada, ya, wajib. Macam mana kalau solat-solat yang dulu sekarang kita dapati bacaan dalam solat tu ada yang salah, wajib qada ataupun diamkan? Baik, solat-solat yang dulu yang telah kita tunaikan, kita dapati ada bacaan yang salah dan sebagainya, maka tak wajib diulang kembali. Ya, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melainkan memang kalau kita rasakan ada 1-2 sembahyang yang kita telah tunaikan, memang rasanya contohnya salah bacaan ataupun tak cukup ayat Fatihahnya, baru teringat sekarang. Itu hari dah teringat dah nak ulang balik, tapi tak sempat tak ulang balik. Contoh, baru teringat. Yang itu kena ulang balik. Kerana itu solat itu dah dikira tak sah lah. Sebab kita ingat bahawa sembahyang kita itu memang waktu itu dah tak sah. Sebab Fatihah tak cukup, rukunnya tak cukup. Jadi bila rukun tak cukup, sembahyang kena ulang.
Tapi kalau sekadar salah bacaan, tajwid ke begitu begini, kesilapan-kesilapan yang kecil yang bukan menjejaskan sembahyang, kesahan sembahyang itu, maka tidak perlu diulang. Ya. Dalam sembahyang tak sama dengan tajwid luar sembahyang. Ya, tak sama kaedah dia. Kaedah fiqahnya berbeza. Ya, macam kita bagi tahu lepas lah kan. Ya, lahnul jali, lahnul khafi dalam sembahyang, bacaan tak sama dengan lahnul jali, lahnul khafi di luar sembahyang dalam ilmu tajwid. Dia lain sikit, tak sama. Ya, sebab ada yang boleh menjejaskan langsung teruk, itu lahnul jali dalam sembahyang lah. Contohnya kita minta maaf sebab kalau kita sebut iyyaki, itu iyyaka tapi iyyaki, itu memang kesalahan yang nyata yang menjejaskan. Ya, boleh wasak. Ya, itu wasak lah. Ya, jadi ada yang kesalahan-kesalahan yang tak wasak, yang boleh diteruskan. Ya, contohnya kesilapan baris, walaupun kalau Al-Qurannya memang berdosa kalau dengan sengaja. Kesilapan baris ketika membaca surah. Membaca surah bukan Fatihah ya. Surah makna lepas Fatihah, kesilapan baris. Ya, perasan tak perasan sembahyang dikira sah. Sembahyang dikira sah. Kerana surah bukan rukun. Yang rukunnya adalah Fatihah. Ni ingat tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita terdengar imam baca surah, Fatihah dia cantik dah. Tapi bila baca surah tak cantik. Mungkin untuk imam ni memang dia tekun pada Fatihah sahaja. Pada surah dia tak tekun, tak tekan tajwid. Tapi Fatihah dia masya-Allah, yang 99% cantik, 98%. Tapi bila baca surah longgar tajwid dia. Terus nak mufarakah. Janganlah gitu. Fatihah dah cantik, apa nak mufarakah lagi? Dah sah dah. Ya, bahasa surah bukan rukun. Itu pun kita kena ada, kena tahu juga maklumat itu. Ya. Yang penting Fatihahnya. Ya. Kalau sikit-sikit tu tak apalah. Kan? Kalau kita qada solat-solat waktu kita tak tepat tadi, kita tak tahu berapa banyak kita tinggal, berapa lama kita tinggal ke 2-3 tahun dengan 2 tahun kita qada ada. Kita sebut lah, kita tak tahu jumlah berapa banyak kita tinggal di sembahyang waktu ni. Betul tak? Okay. Kalau tak ingat berapa jumlahnya, berapa lama, kena ingat yang pertama, start bila kita sembahyang penuh. Ya, start umur berapa kita sembahyang penuh. Contohnya, saya rasa saya sembahyang penuh start umur saya 25 tahun. Sebelum tu tak apa nak penuh. Ada juga qada, tapi ada yang belum qada. Jadi start umur 25 tahun. Sekarang umur dah contohnya 40 tahun contoh. Ya. Ambil umur balik berapa tahun? Contohnya 15 tahun. 15 tahun ke 25 tahun. 10 tahun. 10 tahun qada 10 tahun. Qada 10 tahun lah. Qada 10 tahun, nak selamat buat jadual. Ya, buat jadual ya. Bulan, 1 bulan, setahun lah, setahun. Tik. Ya, setiap waktu tu subuh. Okey, dah qada subuh. Tik, dah qada. Zuhur, tik. Cukup dan penuh. Okey. Clear 10 tahun contoh. Alhamdulillah lah. Ya, tapi kalau meninggal dalam waktu kita berusaha apa tadi? Qadakan solat sembahyang kita tadi tu, insya-Allah ya, kita mohon rahmat Allah Taala lah supaya ditimbang elok amalan kita itu melebihi kesalahan. Ya, pahala kita melebihi kita punya kesalahan tu tadi. Ya, mudah-mudahan begitulah. Ya, kita bukan sengaja nak tinggal dan sebagainya. Ya, tapi ada usaha untuk qadakan sembahyang. Kalau tak ingat 2 tahun ke 3 tahun, ambil 3 tahun. Kalau boleh ambil 4 tahun pun tak apa. Ya, biar lebih tu dia ke jadi sunat mutlak je lah. Ya, lebih tu. Biar sampai hati itu rasa yakin dan tenang. Tak ingatlah berapa sebab selalu tangguh qada sembahyang kan. Jadi padahal sehari tu kadang-kadang 4 waktu. Sewaktu tu nak qada tapi tangguh sampai 10 tahun tak qada satu waktu itu. Kan? Jadi dia dah
dia dah jadi keliru berapa waktu pula lah apalah, okeylah. Rasa yakin kita semayang seminggu lah, qada untuk seminggu, rasanya tak lebih seminggu semayang tinggal contoh. Apalah, buatlah seminggu, lebih tu sunat mutlak. Biarlah tenang, biar lebih, biar kita yakin selamat, insya-Allah. Apa tadi tu? Saya ada kawan dia bacaan Al-Fatihah dia baca, biasa kita baca siratal mustaqim atau siratal ladzi, dia sebut siratal ladzi, betul ke betul? Sara. Sara rasanya qiraat tak ada pula saranya. Dah banyak kali lah kawan tegur, ustaz tegur kan, tapi dia kata dia belajar kat buku dia mungkin siratal ladzi. Tak ada. Mustahil. Mana cara kita nak tegur, sebab kita dah tegur dia, kawan dah tegur lepas tu dia kata dia belajar dengan guru dia. So dia buka muqaddam. Sod atas sod bawah si. Sod depan su, si su. Allahu akbar. Itulah dia. Kalau baris atas bunyinya sa. Kalau baris bawah bunyi dia si. Sekarang ni sod ni baris mana? Tanya dia. Jadi masalah sunat masjid, saya pernah mungkin jadi imam kan. Kita nak mufaraqah pun, nak mufaraqah tak mufaraqah, keluar tak keluar. Kalau tak keluar pun tak apa, tapi kita kena baca lah. Kita kena baca. Tak mufaraqah pun tak apa. Kerana mazhab kita, mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Jadi kita yang tanggung Fatihah kita. Kita tak tanggung Fatihah imam. Yang kita tanggung Fatihah kita. Jadi tak mufaraqah tak apa, kita kena baca. Kalau kita tak baca, kita senyap je, jadi solat kita pula tak sah. Tak apa, tak mufaraqah, tapi kalau tak sedap hati nak mufaraqah lah. Terpulanglah tu. Yang dah sampai jadi imam dia semua lain. Tak berani nak jadi imam kan. Itu kena ada orang yang lebih berautoriti lah. Yang lebih ada autoriti, yang lebih mungkin yang lebih dia pandang hormat sebagainya, untuk menasihatkan dia, kerana bacaan itu memang salah lah. Salah. Yalah. Itulah kan. Dia dah jadi buluh betung. Dia keras dah lidahnya tu. Lepas sekali bila jadi imam, orang lain kan mula-mula ramai kan. Ya. Dah habis malam tiba-tiba 2 orang. Orang tua susah sikit lah kan, lidah dah keras. Jadi kalau surau itu di bawah pentadbiran majlis agama ke, jawatan agama ke, boleh dilaporkan ke sana. Jadi ada yang turun, akan bersemuka, tukar imam lah. Kalau surau atau masjid itu di bawah pentadbiran sana, boleh usulkan, boleh laporkan. Imam baca tak betul, boleh. Sebab imam-imam ni surau-surau atau masjid-masjid bawah kelolaan jabatan kan? Jabatan ke majlis? Jabatan, bawah jabatan kan? Macam kalau Dr. Yusri, kalau ada imam baru nak dilantik, dia lah yang interview. Ada imam besar kan? Dia imam-imam baru, dia interview bacaan dan sebagainya, baru dia endorse, baru dia lulus jadi imam. Kalau tak lulus, kena panggil lagi lah berapa calon imam tu. Kalau surau masjid tu di bawah kelolaan pentadbiran jabatan, memang imam-imam akan diinterview dulu. Lebih-lebih lagi bacaan Fatihah dia. Kalau okey lah, berapa peratus, walaupun ada sikit-sikit tu, tak apalah, janji sah Fatihah dia, sah sembahyang dia. Jadi gitu. Kalau sampai sara tu itu teruk sangat ada bunyi dia. Nak kata qiraat, entahlah tu, tak ada qiraat begitu pula ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin. Subhanallahil azim, subhanallahi bihamdihi, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.